Perkenalkan diri anda. Okay, Assalamualaikum. Saya Lekeh, as you all know, as kapur Atlas Malaya. Sebenarnya ramai lagi kapur dekat Malaysia ni yang selain daripada saya, Taufah, bukan untuk benda lain selain daripada menyatu kepadukan menyokong bersepak Malaysia, untuk menyokong Harimau Malaya. So, apapun, terima kasih kepada Nani Media sudi untuk menjemput saya untuk menemu ramah untuk butiran berkaitan dengan bola sepak kebangsaan, bola sepak Liga Domestik Malaysia. So, terima kasih kerana atas undangan ini dan saya akan menjawablah beberapa soalan yang tuan-tuan nak tahulah. Okey, tahun pun dah 2022. Persuasaan Liga dalam Malaysia ni telah diwar-warkan seingat saya lah di zaman 2014-15 dan ditekan pada lebih-lebih pada 2016. So at the end of the day, selepas 2-3 tahun ke belakang ni barulah kita nampak masing-masing kelab masing-masing faham untuk menuju ke arah pensuasaan. Kalau berbalik pada situasi sekarang, Liga Malaysia, Liga Super, kita ada 12 tim. Liga Perdana ada 12 tim juga. Dan selepas itu datanglah M3, M4 dan M5. Untuk ke depan ini pada 2023, kemungkinan perancangan MFL untuk menambah kepada 18 kelab. Tapi itu hanya perancangan, tapi kita semua dah sedia maklum bahawa 2 kelab yang ada nama iaitu Melaka United dan juga Sarawak United telah gagal untuk berada di Liga Super untuk tahun depan. Dan yang terkini lagi, 2 kelab yang bakal ditutup iaitu PJ City dan juga UiTM FC. Dan ini membuatkan bahawa Liga Super akan datang pada tahun depan kebarangkalian akan hanya berjumlah 14 kelab. Jadi saya tak tahu lagi apa yang akan berlaku di hadapan, adakah keberkesanan Liga Super itu sebab dengan hanya 14 tim. Jadi kalau Liga Super tahun yang sekarang ni 12 tim, tahun depan 14 tim, maksudnya macam tak ada beza sangat sebenarnya. Dari segi jadual pun saya rasa FAM dengan MFL boleh schedulekan benda tu untuk fix dengan jadual-jadual peranan persahabatan, dengan jadual AFF, dengan jadual tournament-tournament yang akan Malaysia sertai. Jadi selepas itu juga kita difahamkan bahawa liga kedua kita iaitu Liga Perdana bakal tidak ada dan hanya digantikan dengan Liga Simpanan, which is yang sefaham saya bawah 23 yang akan bermain. Jadi macam saya cakap tadi, tak nampak lagi keberkesanannya macam mana, apakah impaknya kepada liga tempatan. Tetapi yang kita dapat tahu, Liga Super dengan sejumlah kelab itu akan ditambah dengan 9 orang player import. Jadi adakah ini akan menjadi permasalahan yang sangat besar kebanyakan kelab-kelab di Malaysia bagi saya? Adakah ready untuk menangani kewangan financial berkaitan dengan 9 orang player import? Yes, kita faham dalam sesuatu game hanya 5 import saja yang bakal bermain. Yes, itu sangat kita tahulah. Cuma dengan cost financial untuk menampung 9 orang player import, adakah semua kelab get ready? Sebab seperti yang saya cakap awal tadi, 4 kelab yang bakal meninggalkan Liga Super tu, main reason dia adalah disebabkan oleh financial. So is it kita ready untuk menampung 9 lagi import? Adakah Liga Super kita cukup kompetitif dengan liga-liga utama yang lain? Bukan kata di luar, bukan kata di Eropah, bukan kata di peringkat Asia, even di peringkat ASEAN pun liga-liga lain ada saja player import, tapi kita tak berapa dengar tentang berkaitan dengan masalah kewangan, masalah pembayaran gaji. Tapi 4 kelab yang dah bakal terkorban dalam liga kita sekarang ni, main reason dia adalah disebabkan oleh kewangan. Jadi adakah kita ready dengan 14 kelab yang bakal bermain di Liga Super dan juga dengan status kelab yang bakal menyediakan platform untuk 9 player import? Saya tak nampak jelas ini lagi benda ni akan berlaku secara smooth
dan mungkin juga akan ada lagi klub-klub yang akan berkebur, wallahu alam, tak sure lah. Tapi harapnya liga kita akan terus berlangsung dengan baik. Cuma kalau pendapat peribadi saya berterima kasih dan kepada MFL dan juga FAM, diorang ada rancangan yang bagus untuk Liga Super, untuk bermain dengan banyak klub, seperti klub EPL, kalau tak silap saya ada 22 tim, kalau tak silap, right? 22 tim. Jadi kita nak menambahkan Liga Super, kita lebih kompetitif dengan 18 tim. Tapi belum lagi liga bermula, bendanya telah dah nampak dah satu-satu masalah yang besar. Jadi pendapat saya, kalau personal lah, Liga Super perlu diteruskan dengan sejumlah klub yang mana yang ada sekarang, 14, mungkin 16, mungkin 18, tetapi jangan ditutup Liga Perdana. Liga Perdana tu sebab kita ada ramai bulk of player, tetapi sekiranya kita menutup Liga Perdana dan meneruskan dengan Liga Simpanan, yang kita tahu Liga Simpanan tu adalah untuk bawah 23. Jadi ramai lagi player-player yang berbakat yang tidak ada tim nak bawa diri kat mana, sedangkan mereka masih muda, masih lagi ada bakat yang boleh diketengahkan, dan siapa tahu mungkin mereka adalah salah seorang player yang bagus yang boleh kita serapkan ke pasukan Harimau Malaya kita. Jadi player-player itu yang kita takut hilang. Jadi pendapat peribadi saya lah, Liga Perdana perlu dikekalkan, tetapi dengan mensyaratkan bahawa tidak ada player import di dalam Liga Perdana. So nampak kesimpulan kat sini adalah Liga Super kekalkan dengan Liga Super masih lagi ada 50-50 keputusan lah. Sama ada nak kekalkan 9 player import ataupun terus maintain dengan 5 player import. Tetapi Liga Perdana perlu dikekalkan dengan syarat tidak ada player import. Kat situ kita dapat bulk of player yang ramai. Dan seterusnya datanglah Liga Simpanan. Liga Simpanan ni bagi saya dia perlu diletakkan di satu sudut yang lain. Dia baru 23. Jadi selepas itu Liga Super, Liga Perdana tanpa import, M3, M4, M5. Liga Simpanan ini dia berada di sisi sepanjang liga 5 liga tu, dia berada di side tepi tu untuk membantu meramaikan lagi bulk of player untuk pemilihan ke bawah 23 ataupun skuad senior. Jadi kat situlah yang saya nampak, sekiranya kita meneruskan masih lagi berangan-angan untuk meneruskan Liga Super dengan 18 tim dengan player import yang 9. Nampak perancangan atas kertas memang sangat cantik, tetapi kita pun dah nampak peringkat awal ni akan ada weakness dalam perjalanan, dalam menyelusuri perjalanan itu di tahun hadapan. Jadi FAM, MFL kena sit together semula, memikirkan apa permasalahan setiap kelab. Sebab setiap kelab kita tahu dalam era penswastaan ini perlu datang dengan sponsorship yang sangat besar. Kita semua sedia maklum bahawa sponsorship yang sangat besar sangat penting. Kalau untuk Liga Super, paling kompan pun perlu ada dalam 20 juta untuk sustain dan untuk consistently tidak ada permasalahan gaji, tidak ada permasalahan di segi masalah-masalah staff yang lain, dan juga untuk sustain tim itu supaya target achievement dia pada satu musim itu tercapai. Jadi kat sini macam cakap tadi, FAM, MFL kena sit together semula. Adakah mungkin kita nampak setiap kelab yang ada beberapa kelab saja yang bakal sustain. Kita tahu JDT cukup sifat dengan kewangannya. Kelantan juga bakal bermain Liga Super. Saya nampak dalam positif grow untuk ke arah yang bagus. Begitu juga Selangor, tapi begitu juga Terengganu juga. Jadi mungkin ada beberapa kelab lagi yang bagi saya dalam maybe 60 or 70% daripada kelab keseluruhan dalam Malaysia ni mengalami masalah kewangan. Yang ada di Liga Super sekarang yang tersenarai dalam 12 atau 14 yang ada yang akan sustain untuk bermain Liga Super tahun depan pun masih lagi 50-50, masih lagi menghadapi masalah kewangan yang tidak diperjelaskan. Jadi kat situlah saya rasa kepincangan liga kita masih lagi belum cukup sifat untuk berjalan dalam konteks perswasaan ini. Benda perlu diteruskan, perswasaan perlu diteruskan kerana itu adalah profesionalisme dalam bola sepak. Tapi permasalahan yang datang, jadi kat situlah kebijaksanaan pengurusan setiap kelab. How they generate income, how generate dia punya nak growkan tim dia. Bagi saya merchandise support by fans
dan juga tiket support by fans belum cukup. Sangat-sangat belum cukup lagi untuk sustainability setiap kelab itu dalam perjalanan Liga Super. Jadi banyak kerja yang perlu dilakukan oleh kelab-kelab yang tidak mempunyai financial yang kukuh pada satu musim. Jadi ini adalah persoalan, ini adalah kerja assignment yang sangat besar untuk setiap kelab dalam kelangsungan untuk Liga Super akan datang. Alright. Secara peribadinya saya rasa sedikit sebanyak kalau tak dalam skala 10 pun 7 mesti akan efek. Dalam skala 10 7 skala 7 tu mesti akan memberi kesan. Sebab apa? Rotation of kalau ada full dalam padang 5 import, kalau ada 2 orang injured, confirm dia akan digantikan dengan 2 player tempatan, dan pada waktu itulah player tempatan akan menunjukkan prestasi dia yang bagus, akan menunjukkan bahawa aku boleh fight dengan player import ni. Akan tunjukkan credibility dia, bagusnya dia dalam padang. Tetapi kat situ dah kita dah matikan separuh. Dalam padang ada 11 player, 1 keeper, maksudnya ada 5 tempatan, 5 import. Jadi kalau 5 import hanya bertukar among them sahaja, jadi kita nampak dah hanya 5 seat lagi untuk player tempatan substitute among dia lah. Jadi kat situ sedikit sebanyak pasti akan beri kesan kepada bakat tempatan. Bila bakat tempatan tidak dapat dicongkil dengan bagus, yang begitu juga akan beri kesan kepada bulk of player, jumlah player yang ramai untuk kita sedut, untuk kita hantar kepada Harimau Malaya. Satu benda lagi yang akan beri kesan adalah player warisan. Tapi bagi saya player warisan ni tak ada masalah. Player warisan ni adalah player yang akan memberi persaingan untuk player tempatan yang lahir di sini, yang mak bapaknya di sini. Jadi kat situ itu adalah persaingan yang sihat. Player warisan tidak ada permasalahan apa-apa sebab dia adalah Malaysian, dia still Malaysian dan dia ada layak untuk ni. Dalam maksud yang saya kat sini adalah selain daripada mengurangkan lagi import daripada 9 kepada 5, kekalkan 5, dan juga FAM perlu menafikan ataupun perlu memberhentikan naturalisasi. So bagi saya, naturalisasi yang dah berlaku 3 orang ni cukup lah saya rasa. Cukup lah kot. Kalau kita nak kata nak sizing Mak Saleh, body shielding kuat apa sekala pun tak nampak pun. 3 orang yang kita dah bagi IC secara begitu sahaja, tak ada kesan pun. Sumari kita dah nampak dah dia punya gameplay pun dah down. Liridon pun dengan cara dia macam tu. Dan begitu juga di Paula yang sangat glamour. Kita dah tahu dah memang tak cukup sifat lah untuk main ni. Jadi selain daripada menyediakan bulk of player yang ramai dalam liga tempatan, FAM perlu memerhati player-player warisan di luar. Tetapi barang diingat, tidak semua player-player berdarah warisan ini yang mak orang putih bapa Melayu, bapa orang putih mak Melayu ni, tak semestinya diorang bermain liga luar, tidak semestinya diorang bagus. They must compete dengan player-player tempatan juga. Jadi kat situ macam saya tadi, banyak kerja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan satu bulk of player yang ramai yang cukup bagus. Mungkin juga ini juga satu sign kepada player-player yang sekarang bahawa tidak semestinya mereka adalah kesebelasan utama atau mereka adalah 20-30 player yang melayakkan Malaysia ke Asia Cup. Mungkin juga mereka akan tercicir nama untuk bermain di Qatar pada 2024 nanti. Jadi persaingan yang sihat perlu berlaku antara player warisan dan player tempatan di dalam Liga Malaysia sendiri. Macam mana? Okey, kalau berbalik pada player-player kualiti, excited memang excited. Fan memang sangat excited. Cuma kita sebagai fan yang bijak, penyokong yang bijak, perlu meletakkan ke-excited dan kita itu pada tempat yang betul. Jangan excited sangat dengan FF ni. FF ni kita dah menang 2010, kita dah final pun kita dah layak beberapa kali, dan kita kena faham AFF ini kalau berbalik pada isu ranking mata FIFA, sebenarnya peluang persahabatan, 2 peluang persahabatan yang kita akan lalui pada 9 Disember dan 14 Disember, kalau kita menang dengan persahabatan tu, matanya adalah lebih besar daripada
mata bermain di AFF ni. Sebab dia ada perkiraan dia, sebab AFF kalau dulu tidak dikira sebagai mata ranking, tapi sekarang dah dikira, tapi calculation ni sedikit berbeza dengan perlawanan persahabatan antarabangsa yang sebenar. Jadi kat situ kita sebagai fan yang matang, kita perlu tahu kat mana kita nak letakkan target di dalam AFF. Yes, faham, kita nak semi final, kita nak final, dan kalau boleh as a maruah dalam ASEAN itu sendiri, kita perlu at least layak final ataupun champion untuk sebagai maruah dalam liga Asia, liga di Asia Tenggara lah. Di Asia Tenggara ni tidak boleh tidak, kita perlu berada sebagai consistently king dekat Asia Tenggara. Makan Vietnam, makan Thailand, makan Indonesia, dan makan yang lain-lain semua. Jadi kat situ kalau kita nakkan tim yang kuat, memang kita akan gunakan player yang layak pada Asia itu hari. Tetapi bagi saya tidak salah, dan mungkin juga Kim Panggung boleh menggunakan resepi ini, which is waktu inilah waktu tournament AFF ni adalah tournament sebenar. Waktu inilah dia perlu menggunakan hikmat player yang dirasakan boleh bermain untuk Malaysia, boleh memberikan hikmat untuk Harimau Malaya, tetapi tidak mendapat tempat pada kelayakan Asia itu hari. Jadi once kita pun tahu JDT punya schedule pun sangat ketat dengan liga dengan FA dengan Liga Super, FA Cup, Piala Malaysia, semua tournament dia layak sampai ke akhir, sampai ke peringkat yang lebih tinggi, dan mereka juga bermain dengan ACL dengan kompetitif game yang sangat tinggi. So mendapat personal saya, dan mungkin juga Kim Panggung boleh menggunakan mungkin juga dia terfikir, Kim Panggung mungkin juga terfikir benda ni, which is this is the right time untuk untuk mencari player-player yang bagus yang selain daripada JDT untuk bermain. Dan kalau sebelum ni fan dah cakap asyik-asyik JDT je, JDT je, mungkin player pun dah cakap aku malah nak fight lebih-lebih, dia orang dah tentu ambil player JDT. So kalau sekarang kaedah ini digunakan, this is the right time, player-player yang kau rasa diri kau bagus dan kau rasa kau deserve to play for Harimau Malaya, untuk Malaysia, for our country. Yes, kali ini kau tunjukkanlah bakat kau. Mungkin bila diberi peluang dalam tournament yang sebenar, mungkin dalam gameplay Malaysia, gameplay Kim Panggung, mungkin kau adalah lebih bagus daripada player yang ada, yang layak bermain, yang layak pada kelayakan Asia itu hari. Jadi so tak salah sekiranya menggunakan AFF ini sebagai eksperimen, tetapi eksperimen yang bukan sekadar eksperimen, tetapi perlu ada target, perlu ada achievement yang tinggi, which is kau adalah player yang menunjukkan kau adalah player yang bagus, yang layak untuk bermain di mewakili Malaysia. Jadi positifnya dekat sini, player-player yang kita rasa okey, memang cukup sifat untuk bermain Malaysia JDT, dia ada persaingan yang sihat. Ada persaingan sihat untuk, dan ada macam cakap tadi, ada bulk of player yang ramai, yang bagus, yang berkualiti untuk kita bawa, untuk kita train, untuk Kim Panggung train untuk bermain di Qatar di 2024. Sebab permainan di Qatar bukanlah sekadar layak saja. Kita tak nak Malaysia sekadar layak main Asia Cup di Qatar, selepas itu tiada kesinambungan 4 tahun seterusnya kita gagal, 4 tahun seterusnya kita gagal. Kita tak nak. Selepas 40 tahun kita tunggu untuk layak ke Asia Cup. Jadi kali ini 2023 tahun 2024 tahun depan, tahun 2024 kita layak, and then kita nak jadi seterusnya selepas 4 tahun seterusnya kita nak layak, kita nak jadi regular customer dalam Asia Cup. Jadi kat sinilah kita perlu melebarkan lagi, meramaikan lagi jumlah pemain-pemain yang berkualiti, bukan memfokuskan pada satu kelab sahaja. Jadi this is the right time untuk kita mencongkel lagi bakat-bakat yang luar, bakat-bakat daripada kelab lain untuk bermain Malaysia. Sebab kadang-kadang kita nampak dia main dekat kelab dia bagus, tapi bila kita panggil dia main Malaysia, kadang-kadang toreh muka pun darah tak keluar sebab pucat. Jadi kat situ yang kita nak train dia orang supaya layak bermain Malaysia. Jadi persaingan yang sihat among player bagus, supaya the best player akan wear the jersey Harimau Malaya. Okey, buat masa ini Kim Panggung masih wangi lagi dalam masih wangi lagi dalam pencapaian di Malaysia. Sebab sebenarnya Kim Panggung juga perlu, kalau tengokkan player-player list Kim Panggung,
tak jauh sangat daripada list siapa coach yang sebelum ni, Tan Cheng Ho. Okay, tak jauh sangat, cuma mungkin gameplay tu ditukar, so dia mungkin memberi latihan yang lebih bagus, dan kat situ fitness players nampak lebih bagus. Jadi macam Tan Cheng Ho pun player yang sebelum ni pun datang juga daripada Nguyen Sui pun sebelum ni datang daripada player yang macam Raja Gopal. Jadi ada kesinambungan kat situ. Jadi Kim Panggun dah dapat satu, waktu dia datang dia dah nampak satu set, cuma dia just tambah resepi sikit lagi untuk touch up kan. Tetapi Kim Panggun sebenarnya belum cukup, bagi saya lah, belum cukup menyelam lagi dalam liga. Bukan, masih lagi menyelam, dan that's why saya kata AFF ni kali ini adalah perlu ruang dan masa dia untuk selami lagi player-player yang bagus di kelab-kelab yang lain. Okey, kita tahu player JDT bagus. Okey, kita bagi mereka ruang untuk berehat untuk ni. Pasal AFF ni kita bagi player-player yang lain untuk tunjukkan skill dia, untuk tunjuk kebagusan dia, untuk layak ke tidak dia untuk mewakili Harimau Malaya. Jadi Kim Panggun sementara kata pun ada setahun lebih lagi, setahun 2 bulan gitu, setahun sebulan. Jadi masa masih panjang. Jangan buat keputusan yang terlalu melulu untuk fokus pada sesetengah player saja. Jadi ada masa lagi untuk growkan player-player yang lebih bagus. Jadi gunakan kesempatan ini untuk menyelam setiap kelab, cari player yang lebih bagus supaya yang bagus yang dah ada ni kekalkan. Jadi campurkan lagi yang player yang bakal dia temui. So combinekan together, dapatkan the best player untuk Asia Cup. Sebab seperti yang kita semua sedia maklum, liga pasukan-pasukan di Asia Tenggara, bukan kata Asia di Asia Tenggara saja, Indonesia, Thailand, Vietnam very consistent dengan gameplay dia orang, memang very consistent dengan achievement dia orang, dan permainan yang sangat pantas, sangat laju. Jadi kat situlah kita perlu bersaing dengan dia orang, jangan sampai di level Asia Tenggara pun kita tertinggal. Kita memang sedia maklum, kita tidak boleh terlepas daripada top 4 di Asia Tenggara: Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Jadi kat situ kita kena konsisten, dan tak terlepas daripada 4 ni, dalam 4 ni pun kita kena jadi the best. Kat situ itulah cabarannya, konsistenkan pencapaian di Asia Tenggara untuk bermain di Asia, dan pastikan kalau kita bermain di Asia pada 2024 ni bukan sekadar memenuhikan cukupkan kota saja. Kalau minta pada pendapat saya, ada mata lah, minta tolong ada mata lah. Kalau ada 3 ataupun 4 game dalam group stage tu, kalau anda kata kita seri 2, kalah 2 pun, you still ada muka lah bermain di Asia Tenggara, di Asia, bukan sekadar menempel untuk memenuhikan kota-kota itu saja. Jadi kat sini masa ada setahun lagi untuk Kim Panggun. Selain daripada dia memfokuskan pada player-player yang dia dah set tu, boleh buka mata, buka hati, tengoklah player-player yang di luar daripada kotak pemikiran dia untuk dia cari. Sebab ada ramai lagi, sangat ramai saya rasa, untuk yang boleh keep fight dari segi gameplay yang bakal dipamerkan. Okey, kalau untuk penyokong kita baru dengar itu hari adalah, tak tahulah set mana dia buat macam kajian lah. Penyokong Malaysia adalah salah satu nombor 7 dalam Asia yang eagernya cara sokongnya kuat lah dalam Asia, nombor 7. Tapi saya tak kisah pun nombor 7 ke nombor 1 ke nombor 8 ke nombor 11, tak kisah. Sebab apa? Yang penting masing-masing kita as a fan bersepak Malaysia, yang orang-orang yang sayangkan bersepak tempatan, bersepak tanah air ni, kita tahu di mana kita dalam perjalanan bersepak Malaysia tu. Sekarang Malaysia dah ada Asia Cup, mungkin ada fan yang baru nak berjinak dengan bersepak Malaysia. Oh, dulu Malaysia tak layak Asia Cup, artinya tak sampai. Tak kisah, tak ada masalah, sebab tidak ada diskriminasi kat situ. Jadi pesanan saya kepada semua fan, bersepak Malaysia adalah yang first. So liga domestik adalah yang kita perlu support juga. Kalau tidak ada liga tempatan yang bagus, takkan terhasilnya player yang bagus, dan tidak akan terhasil juga player yang bagus untuk bermain untuk negara. Jadi asasnya kita perlu menyokong liga tempatan. Macam berbalik pada isu perswastaan tadi, kalau setiap kelab diswastakan dengan bagus, diurus dengan bagus,
fan semua kena support kelab masing-masing. Tak kisah support dari segi sokongan, support dari segi merchandise. Setiap game datang, tiket, bayar tiket, jangan minta jangan minta sponsor tiket. Jadi kat situ tanamkan hati bahawa bola sepak Malaysia ni boleh pergi jauh. Dan dah terbukti kita boleh layak Asia. Kita sejarahnya pun memang kita dah pernah layak Olimpik. Ranking kita dalam Asia dulu zaman-zaman bapak mak bapak kita pun memang bola sepak kita bagus. Cuma kita dah jatuh banyak kali dah, dan kita bola sepak Malaysia pun dah jauh tertinggal. Kita punya ranking pun 3 angka, 100 lebih. So kita target sekarang semoga dengan kehadiran Kim Panggun dengan line up dia, dan semoga dengan kehadiran generasi baru, dan semoga kehadiran banyak lagi sistem-sistem yang kita perkenalkan. Contoh, bukan sistem, macam apa, perancangan yang kita perkenalkan. Contoh macam AMD lah, apa-apa saja akademi supaya dapat supply player yang bagus. Jadi bola sepak ni kalau player akan jadi bagus sekiranya ada fan. Jadi kalau kelab tu tak ternama sekalipun, tapi kalau fan dia ramai datang, dia akan main bagus. Ambil paling basic lah. Kalau Liga Dun pun dekat tempat kita, kat kampung, Liga Dun paling basic. Kita tak nak cerita kelab, tak nak cerita negara. Kampung kita bermain dekat lawan kampung sebelah, tapi kalau orang kampung datang ramai-ramai, bola nak out pun kau kejar. Tapi kalau fan tak ada, dia main emang-semang, dia suara dia je dengar. Jadi macam kat situ kurang nikmatnya bola sepak tu. Macam dalam satu resepi, kalau fan tak ada, kuranglah nikmatnya. Lauknya tak cukup sifat, tak cukup masin, tak cukup ini, tak cukup itu. Jadi fan itu perlu berada bersama-sama nasi dengan ayam tu, dengan kuah dia, kena cukup sifat supaya hujung je semua orang senawa. Fan senawa, player senawa, semua senawa. Jadi itu maksudnya nikmat bola sepak itu perlu ada. Nikmat player untuk bermain, nikmat pengurusan untuk menguruskan. Jika ada fan yang menguruskan pun rasa macam semangat untuk menguruskan, dan bila tim itu diuruskan dengan bagus, player bermain dengan bagus, kita pun ada rasa nikmat untuk menyokong. Jadi setiap parti itu perlu menjalankan tugas mereka dengan sebagus mungkin. Jadi kat situlah kata hasilnya player yang bagus untuk diserap kepada pemain pasukan negara, dan pasukan negara akan bermain dengan bagus. Seperti yang kita dah buktikan pada kelayakan Piala Asia itu hari di Bukit Jalil. Pada waktu itu Presiden FAM ada bertanya dengan saya, macam mana? Saya cakap, nak layak Asia, langkah pertama kau mesti dapat jadi tuan rumah. Sebab Malaysia ni kita tahu, kalau bermain kat luar dengan tim yang lemah pun kadang-kadang kita tak boleh makan. Kalau makan pun 1-2-0 je. Jadi kalau bila bermain kat liga dekat negara sendiri, tanah air sendiri, dia punya spirit tu lain. Jadi benda yang melengkapkan kelayakan kita ke Asia itu hari adalah salah satu faktornya adalah bila jadi tuan rumah. Bila jadi tuan rumah, fan ramai datang, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kasih sayang, menghantar suara, menghantar vibe, menghantar spirit pada player bermain dengan bagus. So negara kita dah tercatat selepas 40 tahun dah layak ke Asia. Jadi kesimpulannya, selain daripada sokong bola sepak Malaysia, sokong juga liga-liga tempatan, kelab-kelab tuan-tuan. Bila kelab tu disokong dengan bagus, terhasilnya player yang bagus. Bila terhasilnya player yang bagus, akan diserapkan pada pasukan negara, akan bermain dengan bagus lah. Jadi sokongan pada negara tidak perlu berbelah bagi. Kalau andai kata ada tuan-tuan ataupun puan-puan yang tak suka bola sepak, pun tak suka bola sepak pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya titipkanlah doa untuk sebuah negara yang bernama Malaysia. Dalam sejarah di tempat sendiri